Ya. Tak kena denda. Nyanyi lagu nasyid. Jam lah. Hari ni hari jam. Jalan banyak kereta. Apalah. Baiklah Ustaz. Kita mulalah dengan doa. Boleh Ya. Tunggu, saya tengah tekan record lambat pula. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Ampunkanlah dosa-dosa kami. Amin. Dosa mak dan ayah kami. Amin. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani kami sewaktu kami kecil-kecil dahulu ya Allah. Amin. Ya Allah, Tuhanku, jadikanlah keluarga kami keluarga yang menghidupkan agama, keluarga yang cintakan agama, keluarga yang mengabarkan agama. Amin. 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 Yang saya hormati ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita semua berada di bawah ataupun di bawah payung rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala beri lagi kita peluang pada hari ini untuk kita sama-sama berkongsi beberapa lagi asas daripada buku yang menjadi kajian kita, iaitu Qawaid Quraniyah. Kehidupan dan juga pembentukan jiwa. Jadi saya nak buka present je. Bukan. Sorry. Okey, insya-Allah pada hari ini sebagaimana biasa kita akan cuba cover lagi 2 asas. Kalau sempat kita akan cover 3, kalau tak sempat 2 lah. Iaitulah asas yang ke-13 dan ke-14. Bermaksud kita sudah ada 7 termasuk pada hari ini. Bermaksud hari ini adalah kita akan membincangkan asas yang ke-13 dan yang ke-14. Jadi tanpa saya nak panjangkan mukadimah, kita terus sajalah kepada pendahuluan, iaitulah hari ini yang saya nak kongsi dengan ibu-ibu dan ayah-ayah kaedah tadabbur, yang mana dia adalah satu amalan nabawi, iaitulah amalan yang menjadi kebiasaan Nabi SAW dan juga para sahabat. Dan begitu juga, demikian juga amalan ini diteruskan oleh para salafus soleh dan juga para orang alim ulama, orang-orang soleh di kalangan orang Islam yang cintakan Al-Quran. Mereka terus menerus mengamalkan kaedah ini ataupun amalan ini, iaitulah mudarasatul Quran. Mudarasatu Mudarasatul Quran, ataupun bahasa yang biasa kita gunakan pada bulan Ramadan, kita akan sebut sebagai tadarus Al-Quran. Iaitulah tadarus Al-Quran, iaitulah perkataan tadarus ni, kalau dalam bahasa Arab, tadarus ataupun mudarasah sama maksud dia, iaitulah saling. Maksudnya ada perbincangan dua hala. Ada perbincangan dua hala
iaitulah ada yang memberi buah pandangan, ada yang mendengar, kemudian ada kritikan ataupun pertanyaan dan seumpamanya. Kalau membaca Al-Quran, iaitu seorang membaca, yang lain mendengar, kemudian sekiranya ada kesalahan pada bacaan tersebut, maka akan ditegur. Begitu. Dalam perbahasan tafsir ataupun tadabbur ataupun membicarakan tentang bahasa Al-Quran, jadi sekiranya ada persoalan yang tidak difahami, yang terdapat padanya kekeliruan, jadi akan ada di sana dua hala. Hal ini adalah satu yang menjadi warisan ataupun tunjuk ajar daripada Nabi SAW. Sebagaimana yang kita tahu, baginda pada setiap Ramadan, sehinggalah pada Ramadan yang terakhir, baginda membaca Al-Quran ataupun belajar Al-Quran dengan Jibril alaihi salam. Membacanya, kemudian sekiranya ada persoalan yang tidak difahami pada maksud-maksud yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran, maka akan di sana ada satu sesi pembelajaran di antara Nabi SAW dengan Jibril. Begitu juga Nabi SAW dengan sahabat. Sebagaimana yang saya kongsikan dalam nota, diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Asy'ari, beliau berkata biasanya, maksudnya ni bukan satu hari. Biasanya ni maksud dia, kalau dalam bahasa Arab dia kata kana. Maksudnya dia ada satu, dalam bahasa Arab, bila kita guna perkataan kana untuk nak ceritakan tentang suatu perkara tu, maksudnya biasanya, bukannya satu kali. Ataupun pada kebiasaannya, selepas selesai solat subuh, baginda SAW akan berpaling ke arah kami. Maksudnya selepas habis solat, maka Nabi akan palingkan wajahnya menghadap ke arah Sahabat-sahabat. Menghadap ke arah para sahabat yang menjadi makmum dalam solat lah. Jadi ada antara kami yang bertanya tentang Al-Quran, ada yang bertanya tentang faraid. Begitu juga Aisyah radhiyallahu anha, yang ni tak ada dalam nota, saya cerita je. Aisyah radhiyallahu anha, kalau kita baca dia punya ataupun beliau punya sejarah dengan para sahabat, nampak Aisyah ni dia adalah seorang yang terlebih cerdik. Kalau bahasa ni banyak makan kismis. Maksudnya nampak kecerdikan dia tu, sehingga kan seorang ulama bernama Al-Imam Zarkashi, dia himpunkan di dalam satu buku kritikan Aisyah terhadap sahabat. Maksudnya sahabat dia riwayatkan hadis, kemudian Aisyah persoalkan begini dan begitu. Maksudnya di situ nak menunjukkan Aisyah radhiyallahu anha ni dia cerdik. Ada satu ketika nak cerita tentang bagaimana kehidupan Aisyah dengan Nabi SAW dalam mempelajari Al-Quran. Nabi SAW dia pernah sebut, wa man husiba udhib. Siapa yang dihisap pada hari kiamat, siapa yang dihisap, dia akan diseksa. Dia sebenarnya sedang diseksa, dia telah diseksa. Maksudnya ketika kita sedang dihisap tu, pada hakikatnya itu adalah satu siksaan. Kerana susahnya, maksudnya nak lepas tu, checking tu, check satu-satu tu, walaupun sebesar biji sawi ataupun lebih kecil sebesar zarah, misqala zarratin,
Allah sebut dalam Quran bahawa setiap walaupun sekecil-kecil misqala zarrah kan, walaupun seberat zarah akan dipersoalkan, ditanya, itu menunjukkan sebenarnya hisab ni adalah satu penyiksaan. Jadi Aisyah persoalkan kepada Nabi SAW, macam mana boleh dianggap sebagai satu siksaan? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran sebut, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang soleh, orang yang beriman, orang yang banyak banyak melakukan amal-amal kebaikan yang mana diberikan kitab amalannya dengan tangan kanan, akan dihisap, fasawfa yuhasabu, akan dihisap hisaban yasira. Satu hisab ataupun perhitungan yang ringan. Jadi Aisyah dipersoalkan, maksudnya orang baik pun diseksa ke? Maka Nabi pun jawab, Nabi SAW jawab, maksudnya orang yang saleh, orang yang dapat dengan tangan kanan kitab amalannya, dihisap dengan hisap yang ringan tu, maksudnya itu adalah sekadar satu pembentangan untuk menunjukkan ataupun membuktikan keadilan. Tidak ada satu pun yang tersembunyi. Itu sahaja. Dengan arti kata lain, sebenarnya orang yang beriman, orang yang banyak amal soleh, pada hakikatnya dia sebenarnya tidak dihisap. Pada hakikatnya kalau difahami daripada apa yang menjadi perbincangan di antara Aisyah radhiyallahu anha dengan Nabi SAW. Okey, kaedah ni mudarasatul Quran, belajar berkumpulan, daripada apa yang saya ceritakan antara Aisyah dengan Nabi SAW tadi, maksudnya mereka berdua kan suami isteri. Ini menunjukkan bahawa adanya budaya perbincangan halaqah sesama ahli keluarga. Maksud kita kena budayakan di antara ahli keluarga kita ni, kita buat satu halaqah, kumpulan, kita baca Al-Quran, kemudian saling baca Al-Quran dan mendengar antara satu sama lain, serta berbincang tentang pengajaran yang boleh diambil daripada ayat yang kita baca. Contohnya, satu kali pertemuan selepas maghrib, contoh sekarang ni tak ada kuliah maghrib kat Masjid Surau, dah tak boleh. Jadi kita himpun anak-anak, suami isteri. So hari ni suami bagi pengajaran daripada satu ayat, potongan ayat contoh. Esok isteri, lusa anak dan sebagainya, dan demikianlah seterusnya, supaya kita dapat menghidupkan amalan nabawi ni, amalan yang menjadi warisan Nabi dan juga sahabat serta orang-orang yang soleh. Okey, motivasi tadabbur. Maksudnya antara perkara yang mungkin kita boleh menguatkan lagi keinginan kita untuk tadabbur Quran. Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi menukilkan daripada Ibrahim Khawwas. Ibrahim Khawwas ni beliau berkata, dawaul qalbi khamsatu asya', qiraatul Quran bitadabbur, wa khala'ul batan, wa qiyamul lail, wa tadarru' inda as-sahar, wa mujalasatus salihin. Penawar bagi hati ni ada 5 perkara. Maksudnya kalau kita sedang merasa gundah gulana, tidak sedap hati, rasa tidak bahagia, maka 5 cara ni untuk kita merawat sakit yang berada di dalam hati kita ni. Ini bukan sakit hati menyebabkan demam kuning dan sebagainya. Ini sakit hati yang menyebabkan sifat-sifat yang tidak baik terzahir daripada diri kita. Okey, yang pertama, membaca Al-Quran bitadabbur. Bukan dengan tadabbur. Maksudnya kita baca Al-Quran tu dengan kita cuba memahami dan mengambil pengajaran daripada ayat Quran. Seorang alim pada masa ini, iaitulah seorang pakar dalam bidang Quran,
yang berada di Mesir, nama dia Dr. Sheikh Isa Ma'sarawi, dia kata sebanyak mana kamu nak bahagia, sebanyak itu kamu kena baca Quran. Kalau kamu nak bahagia sikit, kamu baca Quran sikit. Kalau nak bahagia banyak, baca Quran banyak. Kalau kita hari ni rasa bahagia sikit, maksud kita tak baca Quran tak banyak. Kalau kita bahagia tapi tak baca Quran, tu ada masalah. Maksudnya bahagia tu adalah bahagia yang dibuat-buat. Okey, yang kedua, kenyang. Ada ketika kita biarkan perut kita kosong dengan banyakkan berpuasa dan sebagainya. Yang ketiga, mendirikan malam. Yang keempat, berdoa ketika hampir terbit fajar. Maksudnya bisahar ni ketika dah dekat dengan subuh. Jadi sekarang ni kan subuh lewat, subuh dah 6 berapa? Dah lebih daripada 6 suku kan. Kemudian kalau kita bangun awal sikit dan kita solat witir 3 rakaat, kemudian berdoa. Kerana berdoa ketika hampir fajar ni adalah antara waktu doa yang mustajab. Sebahagian ataupun ada dinukilkan bahawa sangat ajaib satu orang yang dia mempunyai hajat tetapi dia tidak berdoa ketika waktu sahur, waktu nak terbit fajar tu. Ustaz, nombor 3 tu qiyamulai ke Ustaz? Bagi Qiyamul Lail ni tak semestinya kalau kita tak mampu boleh sahaja kita buat dah dekat-dekat dengan subuh. Qiyamul Lail yang paling minimum sebenarnya disebutkan dalam Madarijus Salikin Ibn Qayyim. Dia kata at least kalau kita tak bangun pun kita mendirikan di antara maghrib dengan isyak. Antara maghrib dengan isyak tu kita penuhkan dengan amal-amal kebaikan. Sambil-sambil tengok berita TV3 tu, maka kan bolehlah sambil-sambil zikir, sambil-sambil istighfar. Kita hidupkan di antara maghrib dengan isyak. Ustaz, maksud saya mendirikan malam tu apa maksud dia sebenar? Kita penuhkan dengan amal soleh. Baca Quran, solat, berdoa. Dia tidak terhad pada satu. Ada banyak. Maksudnya semua perkara-perkara amal soleh yang mana ia seorang hamba dengan Tuhan dia, bukan hamba dengan hamba yang lain. Maksudnya tengah malam bukanlah kita pergi bangun pergi start motor, pergi cari orang susah ke kita kan. Orang yang susah tak ada rumah pun tengah tidur kan. Jadi malam tu adalah waktu untuk kita masa kita bersendiri dengan Tuhan. Maksud Ustaz beribadah dengan Allah lah. Ya, betul. Dan yang kelima, duduk dengan orang soleh. Maksudnya kalau kita ni duduk dengan orang soleh, kan kita rasa tak malu nak buat tak baik. Kadang-kadang kalau saya perasan ada kawan-kawan yang isap rokok tu, kalau saya ada, dia orang tak isap rokok. Maksudnya dia orang isap rokok jauh. Maksudnya dia bukanlah kata saya orang soleh, tapi sebab kadang-kadang kawan-kawan tu dia belajar dengan saya jadi dia segan. Saya pun kalau banyak sikap-sikap saya yang nakal, cakap macam merapu-rapu, itu maksud dia. Maksudnya kalau contohnya saya sendiri pun kadang-kadang suka cakap merapu-rapu juga, buat-buat lawak bodoh dan sebagainya. Tapi benda-benda tu tak buatlah bila kita duduk dengan orang yang soleh. Malu kita nak buat macam tu. Okey. Asas yang ke-13. Allah lebih mengetahui siapakah ahli keluarga yang terbaik buat kita. Maksudnya asas ni adalah diambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Perihal orang tuamu, aba'ukum ni maksudnya mak ayah, atuk nenek dan yang segala yang berada di atas kita lah. Maksudnya kalau susu galuh tu yang berada di atas kita.
Hierarki tu di atas kita. Wa abna'ukum, anak-anak kamu, anak-anak cucu-cucu, cicit-cicit. Ya, maksudnya hierarki yang berada di bawah kita. Hierarki yang di bawah. Hierarki yang di bawah lah, anak, cucu, cicit. La tadruna ayyuhum. Kamu tidak tahu siapa dalam kalangan, bukan kamu, sorry ni. Kamu tidak tahu siapa dalam kalangan mereka, ayyuhum, yang lebih banyak manfaatnya bagi kamu. Aqrabu lakum naf'a. Surah An-Nisa ayat 11. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu di dalam ayat ini yang menjadi asas dalam kehidupan kita ni, di antara ahli keluarga kita ni kadang-kadang kan kita ada rasa sayang lebih pada yang ni. Anak yang ni kita sayang sikit pada anak yang ni. Kalau suami ada isteri banyak, isteri ramai, dia sayang sikit pada isteri yang ni, dia mungkin tak sayang sangat pada isteri yang ni, tapi dia kena adil. Cuma maksudnya perasaan tu. Jadi perasaan tu kadang-kadang dia membawa kepada kita tidak berlaku adil kepada anak-anak, kan, kepada jadi perasaan maksudnya perasaan yang perasaan kita tu, kita sayang pada seorang anak contohnya, anak yang lain kita tak sayang sangat. Jadi benda tu dia akan mempengaruhi kepada tindakan kita, boleh mempengaruhi tindakan kita untuk kita tidak berlaku adil. Kerana apa? Kerana kita rasa macam yang kita sayang ni lagi banyak manfaat dia untuk kita. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu bahawa di antara ahli keluarga kita ni sebenarnya Allah yang lebih tahu siapa ahli keluarga yang terbaik buat kita. Okey, latar belakang ayat. Ayat tersebut berkisar hukum faraid, iaitu pembahagian harta pusaka. Golongan jahiliah membahagikan harta pusaka tanpa ada garis panduan. Ada kala dilebihkan ibu bapa, ada kala dilebihkan kepada anak-anak. Wanita dinafikan pewarisan ataupun diberi sedikit dan sebagainya. Lalu Islam datang memberi pusaka. Maksudnya Allah Al-Baghawi berkata, kamu tidak tahu siapa yang lebih bermanfaat buat dirimu pada sudut agama dan dunia. Ada di kalangan kamu yang menyangka bapanya lebih bermanfaat. Ada yang menyangka anaknya lebih bermanfaat. Allah Al-Alim. Allah yang maha mengetahui, lebih mengetahui apa yang paling bermanfaat buat dirimu. Sesungguhnya dia telah mengaturnya untuk kebaikan dirimu, maka ikutilah. Maksudnya Al-Baghawi di sini dia nak menyatakan bahawa kan kadang-kadang kita berkaitan dengan harta peninggalan, sebelum kita mati kita rasa macam bagusnya kalau harta ni dapat banyak lagi pada anak yang ni. Bagusnya kalau harta ni dapat lagi banyak pada anak yang ini. Anak yang ni dapat sikit pun tak apa. Maksudnya kita rasa macam kita nak bagi kepada orang yang lebih kita kita sayang, anak yang lebih kita sayang, kerana kita rasa dia yang lebih bermanfaat buat diri kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan di dalam ayat ini yang mana ditafsirkan oleh Al-Baghawi ini bahawa aturan susunan pembahagian harta pusaka yang Allah Subhanahu Wa Taala telah letakkan ataupun telah jelaskan di dalam Al-Quran, ia adalah satu ketetapan pembahagian yang mana ia bertujuan untuk kebaikan dirimu. Maksudnya bukannya untuk merosakkan kita. Kita dah mati kan, contohnya kita dah mati. Jadi harta tu bukan harta kita lagi. Kita sebelum kita mati kita risau, harta pusaka ni nanti jadi macam mana kat ahli waris aku. Jangan risau. Apabila telah diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan lengkap, maksudnya Allah yang lebih tahu daripada kita. Maksudnya Allah dah bagi tahu yang ini dapat sekian, yang ini dapat sekian, maka kita ikut kerana kita dengan penuh keyakinan dan keimanan bahawa ia adalah satu ketetapan yang dibuat oleh orang yang ataupun dibuat oleh
bukan orang, dibuat oleh Allah yang maha adil. Jika Allah tidak adil, siapakah yang hendak dikatakan telah berlaku adil di dalam dunia ini? Sebagaimana seorang lelaki dia kata kepada Nabi Muhammad SAW, "I'dil ya Muhammad." Wahai Nabi Muhammad, berlaku adillah. Kemudian dijawab oleh Nabi, sekiranya aku tidak berlaku adil, maka siapakah lagi orang yang akan berlaku adil di atas muka bumi ini? Maksudnya Allah dan Rasul, wahyu itu telah diturunkan dengan penuh keadilan sebagai satu panduan untuk diri kita. Kepentingan wasiat. Yang kita sebut tadi, bahawa harta yang menjadi pewarisan, apabila kita mati, harta itu bukan harta kita lagi. Sebab tu Nabi SAW sebut, waris kamu. Nabi tanya. Maka sahabat cakap, mestilah harta kami lagi kami sayang daripada harta waris kami. Maka Nabi kata, harta kamu ialah harta yang dibelanjakan, harta waris kamu ialah harta yang kamu kumpul dan simpan. Maksudnya, so kalau kita manfaatkan harta tu untuk kebaikan, kita salurkan kepada kebaikan, kita gunakan dengan sebaiknya, maka itu sebenarnya harta kita. Harta yang ditinggalkan tu harta waris. Jadi, untuk memastikan harta yang kita tinggalkan setelah kita mati itu, dia memberi kepentingan kepada kita, maka kita tinggalkanlah wasiat. Nabi SAW menyebut bahawa wasiat itu adalah wassulusu kasir. Wasiat itu boleh pada had 1/3 ataupun kurang daripada 1/3 daripada harta. Ustaz. Wasiat mesti ditunaikan dahulu sebagaimana Allah sebut min ba'di wasiyati yusa biha au dain. Iaitulah harta pusaka itu dibahagikan selepas wasiat dan juga hutang telah diselesaikan. Jadi kalau kita ada anak 5 orang, kita ada tanah 6, jadi seorang semua anak tu mungkin dapat seorang satu sebidang tanah, dari tanah yang bidang yang ke-6 maka diwakafkan, maka itu akan menjadi berkekalan menjadi harta kita walaupun kita telah mati. Wasiat menjamin harta kita berterusan memberi manfaat di akhirat, manakala harta pusaka yang ditinggalkan menjadi hak waris adalah harta mereka, bukan lagi harta kita. Maksudnya kalau kita dah mati, ada tinggal harta peninggalan, jadi kita tidak tahu siapakah di antara mereka itu yang akan melakukan kebaikan daripada harta yang kita tinggalkan itu. Allah sebut, aba'ukum wa abna'ukum, bapa-bapa kamu, anak-anak kamu tidak tahu siapa yang paling memberi manfaat kepada kamu. Jadi serahkanlah itu semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahagian yang kita boleh lagi kita pastikan untuk dia menjadi harta kita di akhirat, iaitulah wasiat. Wasiat kepada kebaikan kan. Jadi apa yang telah ditinggalkan kepada ahli waris itu harta mereka. Mungkin mereka menggunakan harta itu ke arah kebaikan dan dia niatkan Masya Allah, ni harta peninggalan arwah mak aku, ni harta peninggalan arwah ayah aku, jadi aku gunakan untuk kebaikan. Kalau dia beli kereta, dia gunakan kereta tu untuk ke masjid, bawa orang untuk melakukan kebaikan dan sebagainya. Maka mudah-mudahan adalah bahagian di situ. Tetapi masih lagi bukanlah menjadi kita tidak tahu siapa di kalangan ahli waris ni yang akan buat macam tu. Itu maksudnya. Jadi serahkanlah kepada Allah tentang pembahagiannya. Mungkin yang anak lelaki tu kalau Allah sebut dia dapat 2, perempuan dapat 1, jadi itu adalah ketetapan. Kita tidak tahu sama ada anak lelaki ataupun anak perempuan. Mungkin yang dapat sikit tu yang lebih bermanfaat, tapi memang telah ditetapkan begitu. Jadi begitulah yang kita patuh dan kita ikut. Jadi harta yang kita tinggalkan tu, kita tak boleh lagi kawal ke mana harta itu dibelanjakan. Itu yang saya maksudkan tadi bahawa kalau harta tu telah dibahagikan kepada ahli waris, maka tidak lagi seorang tu boleh nak kawal lagi. Dah mati dah kan, bukan boleh buat apa lagi dah. Okey, kewajiban pembahagian faraid.
Apabila Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Allah lebih tahu. Maksudnya dia lebih tahu apabila dia bahagikan yang ini dapat banyak ini, yang itu dapat banyak ini, yang ini dapat banyak ini, yang itu dapat banyak itu. Jadi ia adalah satu Ia adalah satu. oh banyaknya sangkut. Okey. Tak maaf mungkin apa dah. Okey, ia adalah satu ketetapan yang Allah nak bagi tahu kepada hamba dia, aku lagi tahu daripada kamu. Maksudnya kamu rasa pembahagian tu tak adil. Kamu rasa pembahagian kamu yang adil. Tu dah jadi seolah-olah dia telah mengkritik Allah yang membuat pembahagian itu. Maksud pembahagian tu bukan Nabi buat, bukan sahabat buat, bukan ulama buat, tapi Allah sebut dalam Quran secara jelas. Kalau dalam hukum hakam fiqh yang lain, banyak hukum hakam tak ada dalam Quran. Allah sebut wajib haji wajib. Tapi cara nak tunaikan haji Allah tak sebut dalam Quran. Allah sebut wajib solat. Tapi tata cara solat tak ada dalam Quran. Tetapi faraid Allah sebut wajib untuk kamu ikut, dan Allah sebut bagaimana cara kamu nak tunaikan faraid ni. Bahagian faraid yang disusun oleh Al-Quran membatalkan ijtihad dan sangkaan manusia. Apabila kita rasa macam sebenarnya lebih adil bahagi macam ni. Tak. Apabila telah diturunkan ayat Quran tentang faraid ini, ia telah membatalkan ijtihad dan sangkaan manusia, sebagaimana golongan jahiliah dahulunya suka hati dia bahagi yang macam ni, macam yang ni banyak ni, yang tu banyak tu. Jadi apabila Quran telah turun, dia telah membatalkan semua ijtihad dan juga sangkaan dan fikiran manusia. Ini kerana Allah menutup ayat tersebut dengan firman-Nya, faridatan minallah, innallaha kana aliman hakima. Ia adalah satu kefarduan daripada Allah, kefarduan. Sesungguhnya Allah tutup, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, aliman hakima. Saya kuningkan ni maha bijaksana ni sebenarnya sebab ni satu terjemahan yang ialah ringkas lah, tapi sebenarnya hakimah ni dia kenapa Allah Subhanahu Wa Taala letakkan dua sifat dia, aliman, hakimah. Aliman ni adalah mengetahui, hakimah ni pun mengetahui juga. Dia dua sifat yang hampir sama makna dia, tetapi Allah sebut. Sebab nak beritahu di sini, hakimah ialah satu sifat yang mana antaranya Ibnu At-Tabari, Abu Jarir At-Tabari, dalam tafsir At-Tabari, dia sebut hakimah ni contohnya apabila ada pertikaian di antara dua orang, ada satu orang ni dia punya penyelesaian, dia bagi satu penyelesaian yang mana kedua-dua pihak ni tak mampu nak kata apa. Penyelesaian ni terlalu hebat, terlalu tepat sehingga mereka dua sama-sama puas hati, sedangkan sebelum tu mereka bergaduh. Itu nak beritahu hakimah. Maksudnya tidak ada satu kecacatan dalam keputusan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala putuskan. Itu maksud dia. Okey, nikmat dunia dari sudut penerima, iaitulah ahli waris itu sendiri. Suatu hakikat yang perlu disedari bahawa nikmat dunia ini telah dibahagi seadil-adilnya. Seorang itu tidak akan mati sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala sempurnakan nikmat dia. Adil bukan bermaksud sama rata. Kita pun tahu adil bukan sama rata. Kerana adil tu ialah meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya kan. Dan yang kedua, hidup ni saling melengkapi. Ada kaya, ada miskin, ada dapat banyak, ada dapat sikit. Ia berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Adakah mereka yang membahagi rahmat Tuhan kamu? Kamilah, Allah bagi tahu, kamilah yang membahagikan segala kami yang bahagikan ma'isyah ni keperluan.
fil hayatid dunya, dalam kehidupan kamu di dunia ni, Tuhan yang bahagi-bahagikan keperluan kamu ni, rezeki kamu ni. Wa razaqna ba'dahum fawqa ba'd, dan kami melebihkan rezeki sebagian mereka berbanding yang lain. Maksudnya ada orang yang Allah bagi banyak, ada orang yang Allah bagi sikit, ada orang yang Allah tak bagi langsung. Ada orang Allah bagi terlebih banyak. Ada orang Allah bagi sederhana. Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, agar sebahagian daripada mereka itu dapat memberi manfaat kepada yang lain. Maksudnya di sini kita nak bagi tahu bahawa yang miskin bagi manfaat kepada yang kaya bagi manfaat kepada yang miskin. Allah Subhanahu Taala atur alam ini dengan kepelbagaian yang mana ia saling melengkapi. Allah Subhanahu yang mana orang yang kaya dia mendapat pahala dengan cara dia bersyukur, iaitu bagaimana dia bersyukur dengan dia berkongsi harta yang dia dapat tu dengan orang lain. Orang yang miskin dia dapat pahala dengan dia sabar dan redha, iaitulah kerana Allah Subhanahu Taala memberikan dia rezeki yang sikit, jadi dia sabar, dia redha, dia dapat pahala dari sudut itu. Jadi sesungguhnya rahmat Allah lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan. Maksudnya apa yang kita nakkan daripada dunia ini, nakkan daripada harta pewarisan, nakkan daripada segala macam kenikmatan dan keindahan dunia, maka sesungguhnya rahmat Allah itu lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan. Surah Az-Zukhruf ayat 32. Selesai. Asas yang ke-13. Asas yang ke-14, jika kamu tidak mengikuti syariat, berarti kamu mengikuti hawa nafsu. Maksudnya antara dua je. Kalau kita tak ikut syariat, berarti kita ikut nafsu. Kalau kita ikut syariat, berarti kita telah mengawal ataupun melawan nafsu. Annama yattabi'una ahwa'ahum. Jika mereka tidak menyahut cabaran kamu, maka ketahuilah bahawa mereka hanya mengikut hawa nafsu mereka sahaja. Surah Al-Qasas ayat 50. Maksudnya kalau mereka tak ikut kamu wahai Muhammad, maka sebenarnya mereka mengikut hawa nafsu mereka. Latar belakang ayat ni, surah Al-Qasas ayat 50. Latar belakang. Ia menceritakan tentang kaum musyrikin yang memberi pelbagai alasan untuk mengelak daripada mengikuti syariat. Mereka mengatakan kalaulah Nabi SAW diberikan mukjizat sebagaimana mukjizat Nabi Musa alaihi salam, pasti mereka beriman. Mukjizat Nabi Musa apa? Dia boleh hidupkan orang mati, dia boleh yang mana dia dia menjadikan tongkat menjadi ular, boleh membelah laut dan sebagainya. Maksudnya dengan mukjizat-mukjizat yang boleh dilihat power, nampak macam power gila lah. Maksudnya. Jadi mereka kata Salam ada mukjizat yang power macam Nabi Musa AS ni, boleh belah laut dan sebagainya, boleh hidupkan orang mati, jadi kami akan ikut. Sedangkan dahulunya Nabi Musa juga ditolak dengan dakwaan bahawa baginda adalah ahli sihir. Dulu Nabi Musa orang tolak juga, kata ahli sihir. Dan Nabi SAW juga ditolak, dikatakan ahli sihir. Kan kalau kita baca dalam surah Al-Qamar kan, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar, telah dekatnya hari kiamat dan juga terbelahnya bulan. Maka ketika peristiwa bulan dibelah itu, mereka yang minta kau belah bulan tu. Kalau terbelah kami beriman. Jadi Nabi SAW belah bulan tersebut, terlihat bulan itu terbelah. Mereka kata, wah ini satu jazirah Arab telah disihir. Maksudnya semua orang telah disihir. Maksudnya sihir juga. Jadi nak ceritanya di situ, mereka hanya mencari alasan untuk mereka tidak mengikut syariat. Sebaliknya mereka ingin bertuhankan nafsu. Bertuhankan nafsu semata-mata. Iyalah kalau kita lihat pada sejarah hidup kaum jahiliah musyrikin di Mekah dahulu, lihat bagaimana yang kaya, macam mana mereka nak terima Islam sedangkan mereka sedang hidup dengan penuh senang lenang, menindas orang miskin. Mereka harta yang banyak, menjalankan perniagaan yang riba dan sebagainya kan. Jadi susahlah kalau masuk Islam, jadi
macam mana mereka nak dapat kekayaan yang macam itu. Jadi lebih baik mereka teruskan mengikut hawa nafsu kerana itu lebih memberikan kesenangan hidup. Jadi carilah alasan walaupun mereka tahu dah kebenaran tu. Mereka tahu, bahkan mereka kenal. Kalau nak ceritakan Yahudi, mereka alladzina ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu Nabi Muhammad SAW ni macam mereka tahu anak-anak mereka. Kita kalau kita anak kita ada tanda lahir kat punggung contoh, tanda lahir dekat lalat dia kita tahu. Maksudnya kenal betul lah. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan Yahudi dia kenal macam mana mereka kenal, kita kenal anak ni. Dia kenal Nabi macam kenal anak. Maksudnya tahu sifat-sifat memang ni Nabi, mereka tahu, dia tolak. Okey. Justru mereka dicabar untuk mendatangkan sesuatu yang lebih baik daripada Taurat dan Al-Quran. Maksudnya kalaulah kamu rasa macam ada sesuatu yang lebih baik daripada apa yang aku bawa ni, datangkan, bawa datang. Kita boleh bincang, tak ada masalah. Jadi mereka tak mampu nak menyahutnya. Kerana apa? Memang bukan kebenaran. Maka jelaslah mereka hanya mengikut hawa nafsu semata-mata. Bukannya mereka tidak mengikut syariat tu kerana mereka tidak tahu ia benar. Dia tahu perkara tu benar tapi dia tak ikut bukan kerana ada benda yang lebih baik, tetapi mereka hanya nak mengikut hawa nafsu. Yalah maksudnya contohnya kita kalau kita dah tahu dah ada satu perintah yang jelas untuk kita buat, contohnya kena buat A. Kemudian kita rasa macam susah nak buat A tu. Wajib buat A, kita alah payahlah nak ikut. Jadi kita tahu benda tu wajib tapi kita tak buat kerana apa? Kerana kita kalah dengan hawa nafsu. Okey, nafsu atau wahyu. Tidak ada pilihan ketiga. Ni dipetik daripada Madarijus Salikin Ibn Qayyim. Nanti saya masukkan dia punya rujukan. Tidak ada pilihan ketiga. Maksudnya sama ada kita ikut nafsu ataupun kita ikut wahyu. Tak ada jalan tengah. Kita ikut nafsu sikit, kita wahyu sikit. Tak boleh. Sama ada memilih jalan nafsu atau jalan wahyu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan dia, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak berbicara dengan nafsu. Tidaklah dia berbicara melainkan dengan wahyu yang diturun kepadanya. Maksudnya in between Nabi SAW, which is dia bercakap dengan berdasarkan hawa nafsu, kehendak diri dia, ataupun dia bercakap dengan wahyu, berdasarkan wahyu. Tak ada yang ketiga. Sama ada wahyu ataupun nafsu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut Nabi SAW dia berbicara dengan wahyu, bukan dengan nafsu. Maksudnya nak bagi tahu daripada ayat ni, dua je pilihan kita. Kita ikut wahyu ataupun ikut nafsu. Okey, memilih berdasarkan nafsu. Kalau satu pendapat tu, satu masalah hukum agama, memang semua ulama dah sepakat bahawa hukumnya haram. Jadi memang kalau kita tak ikut, berarti betul-betul kita ikut nafsu lah tu. Tak ada orang yang kata halal, tiba-tiba kita kata halal benda ni. Semua orang kata haram, halal, apa masalah? Jadi kat situ itu menunjukkan tu memang jelaslah ikut nafsu. Tetapi jika ada perbezaan pendapat, contohnya di antara dua mufti. Kan kita kat Malaysia ni ramai mufti. Semua kadang-kadang tu ada percanggahan di antara satu mufti dengan mufti yang lain. Sebagai orang awam, syarak mengharuskan untuk kita bertaklid dengan salah satu pendapat. Contohnya ada dua pendapat bagi satu masalah. Jadi kita cenderung nak kata kita ikut pendapat yang pertama. Syarak haruskan bagi orang awam boleh. Maksudnya dia pilih satu pendapat. Tetapi dengan syarat, yang ini kita boleh buat. Walaupun kita tak tahu mana satu yang lebih tepat, tapi dengan syarat, jangan kita pilihan kita tu bukan berdasarkan nafsu, sebaliknya dengan takwa. Maksudnya mana yang berat ke hati kita? Kalau kita rasa berat pada pilihan pada A, kita rasa macam ini lebih dekat dengan takwa, maka kita pilih pandangan A.
Kita tinggalkan pandangan B walaupun pandangan tu dinyatakan oleh seorang lagi. Kita ada keputusan tu di tangan kita. Bukannya suka-suka, bolehlah mana-mana pun boleh. Tak. Maksudnya kita pilih tu dengan takwa. Jika Ronsing memilih satu daripada beberapa, ni contoh jika Ronsing memilih satu daripada beberapa calon pasangan, contohnya datang 2-3 calon menantu kat rumah. Macam mana nak pilih ni? Yang ini naik Honda tayar 4, yang ni naik Honda tayar 2. Kan contoh. Macam mana tu? Macam mana kita kata sebagai ibu dan bapa, macam mana kita nak pilih tu? Adakah kita tengok macam mana? Yang ni solat cukup tak? Yang ini dia miskin sebab apa? Adakah dia malas ataupun dia dah berusaha dah, cuma dia maksudnya tak kalau Terengganu tu tak temu siku lagi. Maksudnya dia tak sampai lagi kepada location yang sepatutnya dia dapat rezeki tu. Dia dah rajin dah. Tapi yang kedua ni, Honda tayar 4, kerja sedap, gaji banyak tapi solat lebih kurang. Contoh, kan baca Quran tak pandai. Kemudian cara hidup nampak macam liar. Jadi, adakah kita memilih semata-mata melihat kepada luaran kekayaan ataupun kita melihat yang mana lebih menguntungkan agama? Itulah maksudnya. Okey, kalau keliru, halal atau haram, selamatkan diri dulu. Maksudnya ada banyak sangat orang tu, yang ni halal, yang ni haram. Kan sekarang ni kalau kat Facebook ni kan, sini halal, situ haram, macam-macam. Semua nak jadi mufti kan. Tapi kalau dah berlaku percanggahan, lagi-lagi kalau di kalangan orang-orang agama sendiri, maka selamatkanlah diri dulu. Itu lebih baiklah. Takwa yang mengalahkan nafsu, takwa dibina dengan ilmu. Macam mana kita nak pilih? Itu mestilah kita dengan cara kita bertakwa. Bagaimana kita bertakwa? Iaitulah ia dibina dengan kita menuntut ilmu. Maksudnya sampai terus kepada kita boleh kalahkan nafsu, melainkan kita kena tahulah dahulu hukum hakam dan sebagainya, barulah dia dapat membina kepada ketakwaan. Okey. Habis. Ya. Ustaz, boleh jelas lebih sikit pada jika keliru, halal atau haram, selamatkan diri dahulu. Saya tak apa faham yang tu. Dia kalau ada dalam fiqah ni, dia ada satu kaedah. Jika berhimpun di antara halal dengan haram, maka yang haram itu kuat. Yang haram tu lebih menjadi kuat. Saya bagi contoh. Kalau dalam masalah fiqah, kita bagi contoh ya. Kalau dalam masalah fiqah, dia sebut dalam hadis, kalau kamu berburu, contohnya kamu tembak burung, kan? Kerana ada orang yang dia memburu, tembak, kemudian apabila kita pergi kepada lokasi binatang tu jatuh ataupun kita tembak tu, kita tahu dia kat mana dia pergi, kita pun cari dia, tengok dia mati kat dalam air. So ketika itu berhimpun di antara halal dengan haram, iaitulah kita tembak dan dia buruan tu sebenarnya halal, cara buruan kita tu, tapi kita tak tahu dia mati sebab apa. Dia mati sebab kita tembakan kita ataupun dia mati lemas. Maksudnya berhimpun di antara halal dengan haram tu. Jadi selamatkan diri. Agama ajar binatang tu tak boleh dimakan kerana kita tak tahu dia mati macam mana. Itu yang saya nak masukkan. Jadi kalau contoh dia, saya ada satu kawan dulu, drama lah dulu, bukan kawan ni, pakcik lah, tak pakat pakcik juga. Dia dulu dia kata masa muda dia pernah pergi ke Greece ke mana entah. Inilah untuk urusan kerja dengan jabatan dia. Jadi ada kat satu hotel ni hidangan, banyak hidangan. Daging babi pun ada, daging ayam pun ada, daging lembu ada, macam-macam daging ada. Maksudnya pinggan berbeza. Tapi kat situ macam mana kita nak buat? Adakah kita try lah teka. Yang ni ikut, yang ni daging ni sikit.
Kalau dalam keadaan itu kita kena selamatkan diri, kita tak makan semua. Kita selamatkan diri. Ataupun ditakuti dia guna mangkuk yang sama, contoh kan. Masak sayur guna guna kuali yang masak babi, contoh. Jadi untuk kita elakkan tu, kita selamatkan diri. Tak ambil semua. Tu maksud dia. Boleh Ada apa-apa soalan oleh sebelum pukul 4? Ustaz, Ya. saya nak tanya, saya ada dengar satu video dia mengatakan wasiat tidak sah untuk waris. Dia kata kerana waris memang ada bahagian dalam faraid. Wasiat hanya untuk orang yang dia kehendaki beri. Macam itulah kalau dia wasiatkan atas nama isteri, ada anak-anaknya termasuk dalam wasiat tu, dikatakan wasiat itu tidak sah. Oh, okey. Ustaz, Ya. terangkan. Alright. Okey, wasiat ni yang pertama kita kena faham konsep dia. Kalau wasiat yang kita tulis, maksudnya sebelum kita mati, wasiat ni mestilah tulis masih hidup kan. Macam mana nak tulis masa mati? Okey, wasiat yang kita tulis tu contohnya harta ini wasiat ni maksudnya cara pengurusan, maksudnya kita meletakkan pemegang amanah, contoh. Contohnya di KWSP, di ASB, dan apa-apa juga kita punya account bank, kita masukkan dalam wasiat tu pemegang amanah. Yang itu pun nama wasiat juga. Tetapi yang dikatakan wasiat yang tak boleh bagi kepada ahli waris ialah wasiat yang maksudnya harta. Ahli waris, maksud wasiat yang kita tak boleh bagi kepada ahli waris ni ialah wasiat yang maksudnya harta. Contohnya kita ada 50,000, maksudnya kita mati lagi seminggu, contohnya hari ni saya tulis wasiat 50,000 ni saya wasiatkan kepada isteri saya, contoh. Jadi selepas mati wasiat ni tak terpakai sebab isteri saya ialah ahli waris. Nabi SAW sebut ahli waris tak boleh menerima wasiat. Maksudnya kalau kita nak bagi tu memang tak boleh. Dia boleh ada satu cara je untuk dia jadi wasiat tu boleh tertunai, iaitulah kita tulis wasiat tu kepada ahli waris. Contohnya kita ada seorang anak lelaki, kita tinggalkan seorang anak lelaki, seorang isteri, seorang anak perempuan. Contoh kan. Jadi harta yang kita nak wasiatkan tu 50,000. Ulang semula Ustaz. Boleh dengan syarat mendapat persetujuan semua ahli waris selepas mati. Maksudnya selepas mati, persetujuan tu dia tak boleh, ahli waris tak boleh bagi semasa kita hidup. Sebab bukan harta ahli waris lagi kalau kita hidup kan. Maksudnya selepas kita mati, semua ahli waris bersetuju untuk wasiat ni. Contohnya kita nak bagi kat anak perempuan kita 10,000. 10,000 yang ni wasiat. Jadi tengok 10,000 tu lebih tak 1/3. Kalau tak lebih, boleh. Dengan syarat lagi 2 orang ahli waris, iaitu anak lelaki dan juga isteri tadi, mereka berdua bersetuju untuk bagi. Tu maksud saya. Faham Okay. Lagi satu Ustaz, boleh saya tanya? Jika seseorang itu meninggal dunia, kan, sebab kalau kematian tu kita tak jangka kan. Jadi bagaimana pula nama-namanya pada kereta, rumah yang masih lagi atas nama si mati, yang masih dalam tempoh hutang dengan bank. Bagaimana nasib arwah ni di alam barzah? Hutang-hutang tu dia panggil hutang-hutang tangguh. Arwah dia tidak mengabaikan, yang pertama arwah tak mengabaikan hutang. Maksud hutang tangguh ni dia belum sampai masa nak bayar. Jadi dia bukan maksudnya arwah mengabaikan hutang. Itu yang pertama. Yang kedua, hutang-hutang yang masih tak selesaikan ni, mahu tak mahu memang kena diselesaikanlah oleh ahli waris dengan cara menjual ataupun bagaimana cara sekalipun lah untuk selesaikan. Tapi kalau hutang dengan bank ni memang macam mana pun
last kali bank akan cuba juga cari penyelesaian sebab dia nak duit tu kan. Jadi si mati tu tidak ada masalah kerana bukan dia yang menangguh-nangguhkan hutang tu. Maksudnya hutang tu belum sampai masa bayar. Okey. Itu maksudnya. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya nak sambung dalam contoh Ustaz yang mula tadi. Kata si ibu lah kata ya, mewasiatkan 10,000 tadi kepada anak perempuan. Lepas tu bila si ibu meninggal dengan syarat ahli keluarga yang lain itu atau warisnya bersetuju. Bagi 10,000. Jadi anak perempuan tu waris lah maksudnya. Anak perempuan waris. Contohnya kalau anak perempuan tu waris, dia dapat bahagian faraid dia. Contoh kata ada berapa ya, nak senang kira 40,000. Kalau kata ada 40,000, kalau ikut faraid, kalau dia ada tinggalkan seorang isteri, anak lelaki dan anak perempuan. Anak perempuan dapat separuh daripada lelaki. Separuh daripada lelaki. Jadi katakan kita nak bagi kepada anak perempuan tu, dia ada 2 syarat lah. Yang pertama, mesti Tujuan mereka. kurang daripada 1/3 daripada harta. Dan yang kedua, mesti dapat persetujuan daripada semua ahli waris selepas kita mati. Bukannya semasa kita hidup. Walaupun kita tulis wasiat tu kan mestilah kita tulis masih hidup. Tetapi persetujuan tu tak boleh nak diberi oleh masa hidup. Sebab apa tak boleh? Sebab ahli waris belum ada hak lagi. Masih lagi harta kita. Jadi kalau kita nak bagi kepada anak perempuan contohnya, memang nak bagi betul-betul nak bagi masih hidup, senang, selesai. Tak ada siapa boleh petikai, tu duit kita lagi, bukan duit ahli waris. Itu maksudnya. Ustaz, kalau itu dalam kes kita wasiatkan maksudnya kepada waris juga. Tapi boleh tak kita berwasiat kepada pemegang amanah apabila kita meninggal, maknanya kita memberikan 1/3 daripada peninggalan kita untuk diwakafkan. Itulah asalnya wasiat. Asalnya wasiat ialah diberikan kepada bukan waris. Itu yang saya maksudkan, wasiat ni adalah wasiat je yang kita boleh kawal walaupun kita dah mati. Maksudnya kalau kita dah wasiatkan allocate untuk anak rumah anak yatim ke, masjid ke, sekolah ke, so maksudnya tu bukan ahli waris. Walaupun sekolah tu ahli waris kita punya, kita bukan wasiat dekat ahli waris tu, kita wasiat kat atas nama sekolah contoh. Jadi kalau begitu boleh lah Ustaz, boleh tak? Boleh. Wasiat asalnya wasiat ni bukan untuk ahli waris. Ustaz, kalau kadang-kadang kita ni ramai lagi kurang faham apa itu wasiat, apa itu faraid dan apa itu hibah. Kita tak dia apa lain-lain kan, tapi walaupun nampak persamaan pembahagian harta, tapi kita kurang faham konsep wasiat, hibah dan faraid. Ya. Sebenarnya ni saya tak nak masuk dalam hibah yang menjadi amalan takaful ataupun syariah ataupun syarikat pemegang amanah, syarikat trustee ni, yang tu saya tak nak komen lah. Ini saya komen hukum asal je. Maksudnya bagaimana gambaran asal. Yang pertama, hibah. Hibah ni adalah pemberian secara sukarela tanpa ada mengharapkan timbal balas ketika hidup. Tu hukum asal hibah. Maksudnya hibah ni pertukaran hak milik semasa hidup. Maksudnya masih hidup lagi dah bertukar milik. Dia sebagai hadiah ke Ustaz? Ya, hibah tu hadiah. Hibah tu hadiah. Dan hadiah ni kalau hukum asal, ni saya cerita hukum asal ya, dia adalah satu pertukaran hidup. Maksudnya bukannya kait dengan mati.
Maksudnya sebelum kita mati, kita tukarkan nama kepada fulan. Kita pindah hak milik kita kepada fulan contoh. Itu hibah. Itu maksud hibah. Wasiat pula ialah pemberian kita secara sukarela ketika hidup, tetapi pindah milik itu berlaku selepas mati. Faham Faham. Maksudnya kita nak Tapi pindah bukan kepada waris kan Ustaz? Wasiat tu. wasiat bukan kepada waris. Bukan kepada waris. Bukan. Kalau nak waris tu kena ada 2 syarat tadi tu. Kurang daripada 1/3 mendapat persetujuan semua ahli waris. Kalau kepada bukan waris, hanya syarat kurang daripada 1/3. Okey. Faraid pula ialah harta yang masih menjadi milik kita ketika kita menghembuskan nafas. Menghembuskan nafas? Ketika kita menghembuskan nafas yang terakhir, harta tu masih lagi milik kita dan mana selepas kita mati, harta tu tidak jadi wasiat, tak jadi hibah. Dia mesti dibahagikan secara faraid. Faraid pula, faraid pula, kita mesti bahagikan dahulu pembahagian dia ikut sebagaimana Allah tetapkan dalam Quran. Contohnya kita hanya ada anak lelaki seorang, anak perempuan seorang. Harta ada 300,000. Jadi kalau faraid 200,000 untuk anak lelaki, 100,000 anak perempuan. Bahagikan dahulu. Jadi selepas itu sekiranya anak lelaki tu dia nak kata tak apalah, aku nak bagi hadiah kat adik aku, anak adik perempuan aku bagi dia 50,000. Jadi seorang dapat 150,000. Itu boleh. Tetapi bahagikan dahulu. Kerana ada perintah di situ oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk harta tu dibahagikan ikut faraid. Selepas harta tu dibahagikan secara faraid, barulah seorang yang dapat hak dia boleh bagi hak dia kepada orang lain. Sebelum dibahagikan, macam mana dia nak bagi kan? Dia kena dapat dahulu baru bagi. Bukannya belum lagi dibahagi dah beri pada orang lain. Tak boleh. Dia kena bahagi dahulu. Okey, faham. Terima kasih Ustaz. Okey. Ustaz nak tanya sikit lagi? Boleh. Saya ulang ayat Ustaz. Wasiat dibuat sewaktu hidup. Dan kita boleh kata boleh berkuat kuasa lah ya. Berkuat kuasa. Hanya berkuat kuasa apabila si fulan itu meninggal. Ya. Masa buat wasiat itu, sebab sekarang ni apa-apa yang kita nak buat supaya senang, maknanya bertulis kan Ustaz? Wasiat bertulis. Bertulis kan? Bertulis. Mesti ada saksi. Adakah perlu wasiat itu diberitahu kepada penerima-penerima atau simpan je? Tak semestinya bagi tahu sebab itu hak kita. Kurang, tapi dengan syarat kurang daripada 1/3. Kalau kita tulis juga wasiat, katakan kita tulis juga wasiat dan wasiat itu lebih daripada 1/3. Jadi ketika kita mati, wasiat tu tak terbatal terus tetapi hanya dikeluarkan 1/3 saja. Ustaz, kalau kita dah menulis wasiat, adakah dia boleh mengatasi hukum faraid apabila kematian si fulan itu? Maksud saya, dalam masa wasiat itu dia tidak membezakan anak lelaki anak perempuan, dia dah nyatakan banyak ini lelaki, banyak ini perempuan. Tetapi kalau keadaan sebenarnya kita maklum apabila si fulan tu meninggal, bahagian anak lelaki memang lebih banyak daripada anak perempuan. Jadi bagaimana kalau keadaan itu dibuatkan begitu? Adakah ianya boleh terlaksana? Wasiat yang sebegitu. Maksudnya menyamaratakan semua hak. Okey. Okey. So hibah lah kan? Hibah waktu hidup. Kalau yang Prof kata tu dia memang ada itu yang saya kata, dia hibah tetapi dia dikaitkan dengan kematian. Maksudnya dia kaitkan pelaksanaan tu, kuat kuasa dia tu dengan kematian. Yang tu saya tak nak bincang tu.
Sebab tu saya nak stick pada hukum asal. Kalau orang tanya, kalau betul-betul nak hibah masa kita hidup. Jangan kita kuat kuasakan mati sebab dia akan ada pertikaian ulama tentang hibah yang kuat kuasa selepas mati ni. Sebab tu saya tak nak bincang lah masalah hibah takaful, trustee dan unit syarikat amanah dan sebagainya tu. Saya tak nak bincang tu. Dia jadi lebih complicated ni Ustaz. Dia jadi complicated. Jadi kalau betul nak hibah ialah hidup je. Pertukaran milik tu dibuat semasa hidup. Masa hidup. Semasa hidup. Maksudnya kalau hidup lama Ustaz. Jadi macam kes yang ada keluar dalam surat khabar tu kan. Betul. Itu saya kata kita kena faham konsep hibah ni, maksudnya kita memang nak bagi hadiah. Contohnya saya ada 10,000. Saya nak bagi hadiah lah kat awak 10,000 Ana. Bagi je kan contoh. Maksudnya kita bukan nak ada apa-apa, bukan kita nak lagi harta tu, kita memang nak hadiahkan. Kita panggil infak lah tu kan Ustaz. Yang selalu kita buat tu, kita infak lah kan. Dia jadi nambah hadiah. Contohnya kita hadiahkan kereta. Maksudnya hadiah ni pada orang yang tak layak diberi sedekah. Kalau pada anak, kan kalau anak mana boleh kita bagi sedekah. Kalau dia tak mampu, kita jadikan dia jadi sebagai nafkah, infak lah tu. Maksudnya masalah kita hidup lama lagi ke, esok nak mati ke, maksudnya kalau kita ada kait dengan tu, masa seolah-olah kita sebenarnya nak lagi benda tu, tapi maksud ada unsur, minta maaf cakap, hibah yang kait dengan mati ni macam tak ikhlas. Betul tak? Sebab kita bagi benda kita dah tak nak kita bagi. Maksudnya kita dah mati tak boleh pakai kan. Contohlah saya ada 10 biji kereta. Semua mahal-mahal. Ada satu kereta kancil. Satu kereta kancil. Tak nak lah bagi kat orang. Maksudnya tu ada unsur tak ikhlas kan. Sebab kenapa saya bagi? Sebab saya dah tak nak pakai dah kancil tu. Memang tak nak pakai. Bagi je lah. Kan. Ada 10 kereta besar. Satu kereta kancil. Tak pernah pakai pun. Ambil lah, bagilah. Tu maksudnya. Jadi saya kalau kait dengan mati ni. So kita kata. Awak sebenarnya nak hadiah ni ikhlas ke tak? Sebab lepas awak mati, memang awak dah. Hello? Lepas mati? Boleh ya? So wasiat ni Ustaz bukan untuk waris lah. Wasiat ni bukan untuk waris, dia untuk orang selain pada waris kita. Tu asal dia. Asal dia. Kalau nak wasiat kepada ahli waris tu saya cakap tadi, boleh dengan 2 syarat. 2 syarat. Kurang daripada 1/3 dipersetujui oleh semua ahli waris. Tak boleh ada yang tak setuju. Faham Ustaz dah ada tengok lah video ni saya WhatsApp tu Ustaz? Belum lagi. Nanti saya tengok. Video tu saya cuma nak saya sedutkan yang induk dia. Video tu menceritakan bahawa seorang ni dia bukan pegawai, dia orang awam ni mengatakan dia terima maklumat daripada ustaz di MAIS mengatakan kalau contoh ayah kita dah meninggal dunia dan ayah masih belum selesai lagi urusan dunia dia macam bilai, BAP masih nama ayah, harta masih atas nama ayah, belum diselesaikan. Selagi benda tu tak selesai, tiap pahalanya anak-anak baca ni takkan sampai kepada ayah. Ayah akan duduk dalam keadaan gelak di bazar. Saya risaulah bila dengar macam tu. Betul ke Ustaz? Tak adalah sampai macam tu. Wajar. InsyaAllah tak adalah macam tu sekali. Dia yang menjadi masalah ialah pengabaian pada hutang-hutang yang perlu telah sampai masa. Adapun yang lain-lain tu dia menjadi tanggungjawab kepada ahli waris lah untuk selesaikan. Tak ada bergelap lah, insyaAllah je baca Quran. Bila dia buat kenyataan bahawa ustaz dari MAIS, berat tu.
Berat tu. Berat sangat. Ustaz kalau senang Ustaz tengok je lah video tu. Ya boleh, insyaAllah nanti saya tengok. Tak ada ya? Kalau tak ada kita tutup Jadi kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin.